Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Saya Muhammad Rino bin Abdul Rani dari pelajar Diploma Imam Profesional UTHM di bawah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi video ini adalah video tugasan individu saya di bawah subjek tafsir. Jadi video ini adalah pimpinan daripada pensyarah kami iaitu Dr. Nur Zainatul Nadra binti Zainul, iaitu saya ditugaskan untuk menerangkan tentang penafsiran Al-Quran mengikut kaedah ataupun corak pentafsiran bil ra'yi. Jadi kitab yang saya pilih untuk menerangkan tentang corak penafsiran bil ra'yi ini adalah kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah yang ditulis oleh mufassirnya Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apakah objektif penyampaian video ini. Okey, sekarang kita pergi kepada objektif penyampaian video. Objektif penyampaian video ini yang pertamanya ialah untuk menjelaskan tentang apakah itu tafsir bil ra'yi dan perbezaannya dengan tafsir bil maksur. Kemudian yang kedua, objektif video ini akan menerangkan tentang biodata mufassir iaitu mufassir Abu Mansur Al-Maturidi. So yang ketiga, objektif video ini akan menerangkan tentang metodologi atau manhaj kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah. Dan yang keempat, objektif video ini ialah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, contoh-contoh ayat Al-Quran yang menggunakan corak penafsiran tafsir bil ra'yi. Baiklah, sekarang kita pergi kepada pengertian tafsir bil maksur dan juga tafsir bil ra'yi. Dari segi pengertian tafsir bil maksur itu, para ulama mendefinisikan pengertian tafsir bil maksur ini seperti Manaqatan mendefinisikan bahawa tafsir bil maksur ini adalah kutipan-kutipan dari sumber-sumber yang sahih, iaitu para mufassir ini mentafsirkan Al-Quran daripada ayat Al-Quran itu sendiri dan juga mentafsirkan Al-Quran daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW serta qaul para sahabat serta tabi'in. Ini dikatakan dengan corak penafsiran bil maksur, iaitu sumber yang mereka ambil itu daripada sumber-sumber atau dapatan-dapatan yang sahih. Kemudian tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini adalah corak penafsiran yang meletakkan ijtihad para ulama mufassir itu di dalam penafsirannya. Contohnya Imam Qurtubi, Imam Qurtubi meletakkan pendapatnya pada setiap pentafsiran surah dan ayat beliau, tetapi dalam masa yang sama masih berada pada landasan bil maksur, iaitu masih berada pada landasan yang mengikut kepada ayat Al-Quran yang lain ataupun mengikut kepada hadis Nabi SAW. Cumanya dimasukkan di situ ijtihad beliau. Ini adalah antara contoh-contoh pengertian bil maksur dan juga bil ra'yi. Jadi sebelum kita meneruskan tentang bagaimana metodologi atau manhaj kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah ini, eloklah kiranya kita tengok sedikit biodata mufassir kitab ini, iaitu biodata Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi nama sebenar beliau ialah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Jadi Al-Maturidi itu dinisbahkan kepada tempat kelahirannya yang bertempat di Sungai Jihun, Kampung Maturid, Kampung Maturid Samarkandi di Basrah. Ini kini termasuk dalam wilayah Uzbekistan. Berkenaan dengan tanggal kelahiran beliau. Jadi bila beliau dilahirkan ini, saya tidak menjumpai satu rujukan yang tepatlah, ada banyak rujukan. Jadi di sini saya ambil satu rujukan tarikh kelahiran beliau itu daripada Dr. Ayub Ali dalam kitabnya, Kitab Al-Bayadi, iaitu yang menyebut bahawa Al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 Hijrah, yang ini 852 Masihi. Ini
Kalau ada sahabat-sahabat yang lain yang dapat dapatan yang lain, boleh share dengan saya jugalah ya. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu an juga dianggap sebagai pengasas usuluddin di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, dan namanya disebut-sebut bersama satu orang lagi imam, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ashari, iaitu beliau juga membawa aliran tauhid dan akidah dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada masa itu, pada zamannya, banyak berlaku penyelewengan akidah ini. Jadi beliau lah yang antara yang merupakan banyak membawa aliran al-sunnah wal jamaah ini untuk memperbetulkan aliran-aliran yang terseleweng itu. Jadi beliau juga banyak menulis, banyak kitab-kitab beliau yang lain. Jadi beliau ni adalah antara sarjana Islam dalam mazhab Hanafi sebenarnya ya. Baik, seperti yang kita tahu tadi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak mempertahankan pegangan ahli sunnah wal jamaah ini pada zaman beliau. Iaitu pada zaman itu banyak fahaman-fahaman yang batil, banyak fahaman-fahaman yang menyeleweng. Jadi beliau banyak menulis dan banyak karya-karya beliau yang menulis tentang ahli sunnah wal jamaah dan juga mengecam puak-puak Mu'tazilah dan fahaman-fahaman yang lain. Okey, jadi oleh kerana jasa-jasa beliau itu, serta termasuklah jasa-jasa Imam Abu Hasan Al-Ashari ini, jadi apabila kita katakan tentang ahli sunnah wal jamaah ini, maka yang dimaksudkan itu ialah aliran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Ashari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi selain itu, Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para pengikut Maturidiyah. Jadi sehingga mereka menggelarkannya dengan dua nama, iaitu Imam Al-Huda dan juga Imam Al-Mutakallimin. Jadi itu serba ringkas tentang biodata mufassir untuk kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah. Sekarang kita pergi kepada metodologi kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah yang terdiri daripada 10 jilid besar, meliputi surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Jadi sumber-sumber tafsir yang dirujuk dalam kitab ini, iaitu kitab Ta'wilatu Ahli Sunnah ini, mencakupi sumber yang daripada naqlu dan aqlu, iaitu yang mencakupi dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan juga ijtihad daripada mufassir itu sendiri. Kaedah yang digunakan dalam tafsir Maturidi ini adalah kaedah tahlili dan mempunyai corak dominan teologi. Jadi seperti yang telah dihuraikan sebelum ini, kaedah penafsiran tahlili ini adalah kaedah penafsiran yang sangat teliti dan ianya menganalisa setiap ayat Al-Quran untuk diterjemahkan. Jadi corak penafsiran kitab ini berada di bawah corak penafsiran Al-Birra'i yang meletakkan ijtihad mufassir. Yang meletakkan ijtihad mufassir setelah dimasukkan sumber-sumber yang dari dapatan yang sahih, iaitu seperti sumber-sumber daripada Al-Quran, sumber daripada hadis baginda Nabi SAW, qaul para sahabat dan juga tabi'in. Dalam tafsir Al-Maturidi ini juga tidak menyebut riwayat Israiliyat. Ini antara kelebihan kitab ini. Dia tidak menyebut kisah Israiliyat kecuali untuk mengkritik atau untuk membuat ulasan tentang hal-hal yang dibincangkan saja. Jadi dia tidak meriwayatkan secara langsung riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir Maturidi ini. Jadi dari segi metod yang digunakan dengan tinjauan daripada sumbernya, itu tafsir ini, kitab tafsir ini termasuk dalam kategori atau metod dipanggil bil al-itrani, iaitu metod paling adil dalam penafsiran Al-Quran menurut Yusuf Al-Qadrawi. Okey, baiklah, sekarang bagi contoh ayat yang menggunakan corak penafsiran Birra'i ini, saya memilih surah At-Takasur. Surah At-Takasur ini adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Ada 8 ayat Makkiyah. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan ialah pada peringkat zaman kedua Rasulullah SAW, di antara tahun ke-4 dan ke-5 kenabian, di mana pada waktu itu dakwah secara terbuka telah pun bermula. Jadi pada waktu itu pemimpin-pemimpin Quraisy yang materialistik dan cintakan dunia ini dikecam dengan teruk. Saya mulakan dengan ayat pertama dan kedua, seterusnya secara sepintas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul makhabir. Maksudnya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah lah.
Tapi saya cuba nak menerangkan secara ringkas bagaimana penafsiran bil ma'sur ini terjadi, iaitu di mana mufassir ini ada meletakkan ijtihad beliau. Dalam masa yang sama ada hadis baginda Nabi SAW yang dirujuk di sini, serta ada juga ayat-ayat Al-Quran yang dirujuk di sini. Okey, ada juga termasuk dengan qaul para sahabat. Jadi okey, kita pergi kepada ayat yang pertama, yang kedua tadi, yakni disebut di situ, yakni kebanggaan dalam memperbanyak dan menghitung-hitung harta telah menyibukkan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kalian meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur. Ada yang mengatakan alhaakum adalah ansakum, iaitu melupakan kalian. Manakala at-takasur bermegah-megahan, yakni dalam soal banyak harta dan anak-anak, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dan Al-Hasan. Jadi dalam tafsir ini mufassir memasukkan contohnya mufassir masukkan qaul daripada para sahabat. Ini masukkan ini Ibnu Abbas. Ada kata-kata daripada Ibnu Abbas. Kemudian saya bacakan satu dalam tafsir ini. Okey, tafsir untuk ayat 1 dan 2 surah At-Takasur ini juga dimasukkan hadis daripada Bukhari. Di sini disebutkan hadis daripada Bukhari. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik mengkhabarkan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau anak Adam memiliki lembah dari emas, maka ia menginginkan agar ia memiliki 2 lembah dari emas, dan sekali-kali mulutnya tidak akan puas kecuali setelah diisi tanah, iaitu mati, dan Allah SWT menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Okey. Ayat yang seterusnya, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, iaitu akibat perbuatanmu itu. Dan kemudian Allah SWT ulang lagi, summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Firman Allah SWT, kalla, janganlah begitu. Jadi kita lihat corak penafsiran secara tahlili ini disebut perkataan kalla itu pun dihuraikan. Janganlah begitu. Al-Faraq berkata, yang ini tidaklah perkara ini dari apa yang kalian bangga-banggakan. Maksudnya yang disebutkan dengan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, kalla sawfa ta'lamun. Okey. Kemudian summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui adalah apa yang tadi, apa yang kita bangga-banggakan tadi, yang ayat yang pertama tadi. Okey. Yang ini tidaklah perkara ini dari apa yang kalian bangga-banggakan, megah-megahkan dan sempurnakan seperti demikian. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini. Kemudian disebutkan dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, summa kalla sawfa ta'lamun. Maksudnya ancaman setelah ancaman. Ancaman setelah ancaman. Menurut Mujahid, ada kemungkinan bahawa pengulangan atas dasar penguatan dan pengukuhan. Dan ia adalah pendapat Al-Faraq. Daripada Ibnu Abbas berkata, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui apa yang menimpa, iaitu apa yang menimpa kalian dari azab kubur. Daripada Ibnu Abbas berkata, ini adalah apa yang akan menimpa kalian dari azab kubur. Okey. Kemudian saya lajukan pergi kepada ayat seterusnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu, kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi lafaz kalla, iaitu lafaz yang mengandung larangan dan peringatan, kerana dia mengikutkan lafaz tersebut satu sama lain, seakan-akan dia berfirman, janganlah kamu lakukan itu kerana kamu akan menyesal, janganlah kamu lakukan itu kerana kamu akan mendapat hukuman. Jangan kita bermegah-megah lah. Maksudnya. Kemudian al-ilmu, pengetahuan, dinisbahkan kepada al-yakin, iaitu yakin, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna haza lahu haqqul yakin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, seperti surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 ayat ke-95. Ini bagaimana contoh menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Okey, ini antara kaedah penafsiran tahlili yang kita sebut tadi. Kemudian
tahlili yang corak penafsirannya birra'i. Birra'i ni disebutkan disebutkan juga nanti ijtihad mufassir itu. Nanti di hujungnya saya akan sebut ijtihad mufassir itu ya. Kemudian contoh-contoh ijtihad mufassir itulah di hujungnya nanti. Kemudian disebutkan juga di sini dalam tafsir ini ada yang mengatakan bahawa yakin di dalam ayat ini adalah kematian, seperti yang dikatakan Qatadah. Diriwayatkan dari dirinya juga bahawa ia adalah kebangkitan, kerana jika hari kebangkitan telah datang, maka hilanglah keraguan. Maknanya bila kita dah sampai nanti hari kebangkitan, masa tu dah tak ragulah, dah tak ragu lagi. Yalah, baru tahu ada kiamat, adanya akhirat ni rupanya. Okey. Kemudian firman Allah SWT lagi, saya terus sambung ayat seterusnya, la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ada yang mengatakan bahawa lau ta'lamuna ilmal yakin ini, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni apa? Jika kalian mengetahui sesuatu hari di dunia dengan pengetahuan yang yakin tentang apa yang ada di hadapan kalian, iaitu yang neraka jahim ni lah. Okey, kita yakin sungguh-sungguh dengan iaitu dari segala yang tergambarkan oleh ayat la tarawunnal jahim ni, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim dengan mata hati kalian. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Maknanya ni dengan mata hati kalian, kerana sesungguhnya pengetahuan yang yakin akan memperlihatkan neraka jahim dengan mata hati kalian. Maknanya kita sungguh-sungguh yakin dengan mata hati kita yang adanya neraka jahim tu ya. Okey. Kemudian seterusnya, iaitu ayat yang terakhir, firman Allah Subhanahu Wa Taala, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, yakni yang bermegah-megah di dunia itu. Akan ditanya nikmat ini. Jadi menurut mufassir, pernyataan ini baik kerana lafaz menjadi umum, dan Al-Farabi telah menyebutkan hal tersebut. Ini ijtihad mufassir ya. Dia berkata, Warqa' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Ia berkata segala sesuatu dari kelazatan dunia. Segala sesuatu dari kelazatan dunia. Jadi kalau menurut tafsir Qurtubi, dia menyatakan ini ijtihad ulama, ijtihad ulama mufassir, disebutkan seluruh nikmat ia akan ditanya kepada seorang hamba, yakni apakah ia mensyukurinya atau mengingkarinya, dan perkataan yang sudah disebutkan sebelumnya itu telah menjelaskan. Wallahu alam. Ini dalam penafsiran Al-Qurtubi. Okey. Jadi kita lihat secara keseluruhannya ya, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang kita bermegah-megahan, berlumba bermegah-megahan sehingga melalaikan sampai bila? Sehingga kita masuk ke dalam kubur. Okey. Dan ayat yang terakhir ini masya-Allah, masya-Allah, disebutkan bagaimana summa latus'alunna yawma izin anin na'im ini, mana apabila ayat ni turun ya, kita ingat di mana kisah Abu Bakar As-Siddiq yang bertanya kepada Rasulullah tentang nikmat makan, yang pada satu hari Abu Bakar As-Siddiq serta Saidina Umar bertemu Rasulullah SAW pada satu malam. Mereka lapar nak pergi makan, jumpa dengan Rasulullah SAW pun lapar. So pada malam itu mereka pergi pada satu rumah, satu orang sahabat, di rumahnya dihidangkan dengan makanan yang enak, iaitu berupa buah tamar, berupa daging kambing dan air yang segar. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ayat ini turun dan nikmat pada malam itu yang kita makan pada malam itu akan ditanya. Sampai begitu sekali sahabat Rasulullah SAW, bila turun ayat Quran takut mereka Jadi Rasulullah SAW sebut bukan ayat ini diturunkan untuk tanyakan tentang nikmat itu, tetapi ianya ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan kemudian
baginda Nabi SAW membacakan satu ayat daripada surah As-Sabaq yang bermaksud demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka, dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang amat kufur. Maknanya nikmat ini akan ditanya kepada orang-orang yang mukmin, akan ditanya kepada orang yang kafir, tetapi balasan itu akan diberikan kepada orang yang kafir dan kufur. Dan nikmat itu akan ditanya kepada orang yang kafir berbentuk celaan, dan ditanya kepada orang yang mukmin berbentuk kemuliaan. Jadi ini adalah contoh penafsiran tafsir bil ra'yi. Mudah-mudahan insya-Allah lah contoh-contoh yang saya bagi ni, walaupun tak banyak dan tak berapa jelas, mudah-mudahan ianya dapat membantu dapat membantu sahabat-sahabat semua insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa itu saja setakat ini pembentangan dari saya tafsir bil ra'yi dan contoh penafsiran tafsir bil ra'yi. Okey, yang baik semua daripada Allah SWT. Salah silap itu dari saya sendiri, saya mohon ampun maaf. Sekiranya ada apa-apa yang perlu diperbetulkan, boleh bagi tahu saya untuk saya perbetulkan. Saya mohon ustazah betulkan sekiranya ada salah silap. Dan saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.